Assalamualaikum. Satu. Assalamualaikum. Tak ada nama tu siapa? Okey. Assalamualaikum. Okay, minta maaf ada sedikit masalah teknikal. So kita akan mula balik daripada awal. Okay, apa benda kita dah cakap-cakap dari depan ni Wat? Okay, Assalamualaikum. Minta maaf tadi gangguan audio, teknikal sikit. Okay, kita sambung dengan apa? Live kita hari ni. So hari ni kita nak bincangkan, ulaskan tentang kesalahan utama pada pemakai contact lens lah. Okay. Okay kan Farah kan? So sebab apa kita nak kita buat tajuk ni, sebab apa Farah? Sebab salah satunya sekarang sangat ramai orang memakai contact lens. Betul. Sangat-sangat meluas. Betul. Daripada remaja, orang dewasa, memang sangat-sangat ramai sangat yang pakai contact lens. Tapi kadang-kadang orang pakai contact lens ni dia tak cuba mendalami atau mencari ilmu yang betul berkaitan contact lens. Sebab takut ada sesetengah yang memakai contact lens hanyalah mengikut trend, mengikut kawan-kawan, tapi tak tahu apa kesalahan ataupun Cara pakai tu betul ke tidak? betul, cara pakai betul ke tak. Jadi hari ni Watikah dengan Farah akan cuba memberitahu perkara yang betul ataupun tabiat yang kadang-kadang pemakai contact lens lakukan. Dia orang tak sedar, dia orang tersalah sebenarnya. Tersalah, betul. So sebab apa? Sekarang ni pun kita selalu tengok banyak isu kan tentang orang pakai contact lens ni, macam isu-isu penyakit macam risiko lah, dari segi risiko pakai contact lens tu. Membuatkan ramai orang takut. Sebenarnya contact lens ni benda Sama macam juga orang kata macam mana, takut sebab nak pakai contact lens ni sebab tengok daripada berita-berita tu kan. Betul. Sebenarnya contact lens ni dia sebagai salah satu alat bantuan juga, alat bantuan penglihatan untuk orang yang rabun ataupun ada orang yang penyakit mata kan pakai contact lens. So sebenarnya benda ni dia, contact lens ni tak bahaya pun, tapi dia tengok kepada pemakaian lah dan penjagaan. Itu yang penting. Okay. So hari ni kita teruskan ke poin yang pertama, tentang selalu kesalahan yang orang selalu buat lah. Yang pertama adalah tidak membasuh dan mengeringkan tangan. Betul. Farah kan? Betul. So seperti kita tahu, benda utama paling step awal untuk nak pakai contact lens adalah membasuh tangan. Kan? Tapi ada segelintir tu yang tu ada juga dalam kajian kan daripada Association Optometrist Malaysia Optometrist mengatakan dalam 37% kan orang yang pakai contact lens ni dia tak basuh tangan dan mengeringkan tangan selepas basuh tangan. Okey. So sebab apa benda ni? Sebab apa bahayanya tak basuh tangan ni? Okey. So seperti kita tahu, tangan kita ni tangan kita ni penuh dengan bakteria, virus, apa benda, betul, benda-benda yang tak elok lah kita kata. Macam kita nak makan lah kan, kena basuh tangan dulu. So ni benda yang kita nak pakai, nak letak kat dalam mata kan. So memang kita kata basuh tangan ni wajib lah untuk pemakaian contact lens. Yang pertama, step awal sekali memang kena basuh tangan. Okey. Dan basuh tangan tu betul dah. Okay. Kemudian basuh tangan tu dah betul dah. So orang ni kebanyakannya memang
kita punya customer apa-apa patient kan kita kata kan, yang pakai contact lens ni banyak yang tak tahu sebenarnya bila lepas kita basuh tangan, kita kena keringkan tangan kita. Maksudnya kita basuh tangan kena air apa kan, memang kena keringkan tangan kita tu dengan menggunakan tisu ataupun kain yang bersih lah. Sebab apa? Sebab air paip kan apa semua tu dia ada satu bakteria lah, kita panggil Cantamoeba. So daripada segi bakteria tu kalau kita tak cuci, contoh kan, contohnya kita dah basuh tangan kita dengan sabun buaya air paip, kemudian kita tak keringkan tangan, so air apa itu penuh lah kat tangan kita kan, kita letak pula kita beli contact lens. So contact lens tu dia senang melekat dengan bakteria daripada air paip tu lah. Tu yang menyebabkan infection lah kita kata. Okay. So kalau katakan bila kita tak keringkan betul-betul tangan kita, ada bakteria dekat dalam air paip tu, so dan tak basuh, mungkin akan terjadinya seperti inilah mata kita tu. Betul. Ni nama dia apa, Wak? Ni adalah bakteria keratitis lah, keranangan dekat kornea kita kan. So kita tengok lah, yang ni disebabkan oleh kotoran bakteria kan, kalau kita tak basuh tangan ke apa. Lepas tu kita pakai terus contact lens tu kan, so bakteria tu dah melekat dengan contact lens kita. Kita pakai letak kat mata, so bakteria tu berlaku infection lah kat dalam bahagian mata kita lah. Ya, betul. Yang ni yang bahaya ni. So sebab tu kalau setengah orang yang tak bersih tu kan, berlaku benda macam ni, mata dah start merah-merah, berair kan, silau. Memang sangat bahaya lah kalau berlaku kan. Kalau orang yang pernah jadi benda macam ni, mesti dia dah tahulah betapa sakitnya berlaku tu dekat mata. So kalau selalunya kalau kes-kes macam ni kena terus refer ke hospital lah, tak apa dekat klinik pakar mata kan. Sebab memang kena segera pergi buat rawatan, ambil rawatan, bahaya. Okay. So kena ni lah, ingat kena cuci tangan, dan selepas cuci tangan lap tangan tu sampai kering dengan tisu ataupun kain bersih. Okay. So tu adalah kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh pemakai contact lens. So kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu memakai contact lens lebih lama daripada masa yang disyorkan. Selalunya kan contact lens common kita pakai dalam 8 jam ke 9 jam ke 10 jam. Ke 10 jam, 8 ke 10 jam. Tapi ada juga pemakai contact lens ni, dia tak tahu pun, dia tak ambil cakna. Rupanya contact lens ni boleh pakai selama 8 ke 10 jam. Ada yang pakai contact lens sampai lebih daripada 10 jam. Betul? Betul. So benda ni sebenarnya ramai kan, sebab selalunya orang pakai contact lens ni, terutamanya orang yang pakai contact lens ada power lah. Selalu yang pakai lama ni kan, so selalu pakai dari pagi sampailah malam kan, daripada start kerja sampai balik malam kan, sebab tak mau buka pakai spek kan. Okay, so kalau pakai contact lens terlalu lama ni, dia akan menyebabkan mata kita sebenarnya akan jadi cepat kering. Kan. So sebab apa, terutamanya kalau orang yang bekerja dalam aircon apa semua kan, terdedah kat environment yang macam lembab macam tu kan, so mata kita akan cepat kering lah. So kalau kita pakai lama-lama ni, sebab tu kalau kita nak pakai contact lens ni, kita kena tahu contact lens kita tu sesuai pakai berapa jam. Sebab apa? Sebab kalau contact lens ni dia ada juga yang boleh pakai lama, yang khas. So yang tu boleh lah, dia ikut keadaan. So sebenarnya sebab tu kalau kita nak beli contact lens, kita kena beli kat tempat yang macam mana, memang macam kedai cuci mata yang ada optometris yang boleh consult kita untuk pakai. Yang mana yang sesuai lah, tengok keadaan kan, ataupun pekerjaan kita ke macam mana. Dan pakai lama-lama ni pun tak bagus. Sebab apa? Sebab kita terdedah kepada kita pakai contact lens kan, kalau macam waktu siang kan kita keluar kan, tempat berabuk apa semua, so kita banyak terdedah kepada bakteria,
virus ataupun microorganism apa semua kan. So benda tu senang juga melekat dengan contact lens kita. So kalau kita pakai lama-lama, kita takut berlakunya infection juga. So yang tu yang kita tak mau kan, kita takut. So kalau kena bakteria keradangan kan kat mata kan, lama-lama dia akan ada kesan jugalah. Contoh dia, kita tengok contoh dia, kalau orang yang sering pakai contact lens dalam jangka masa yang lama, selalu berlaku keradangan. Ni salah satu punca lah disebabkan oleh contact lens yang tidak bersih kan. Kalau pakai terlalu lama, ni kita bagi JPC, Giant Papillary Conjunctivitis. So yang ni berlaku dekat kelopak mata lah, kat bahagian atas kelopak mata. So kalau orang yang berlakunya JPC ni, selalu orang yang selalu pakai dah bertahun-tahun pakai contact lens. Contoh adalah 10 tahun ke kan, lebih daripada 10 tahun ke. Kemudian contact lens tu pula ada banyak macam mana tak bersih semua kan. So akan berlaku macam ni lah. So kesan dia, orang yang ada JPC ni dia selalu gatal-gatal mata kan, ataupun kadang-kadang dia memang tak selesa lah. So selalu kalau siapa yang pakai contact lens yang dah bertahun-tahun tak pernah check mata, better pergi check kan, tengok keadaan mata tu. So ini adalah salah satu faktor lah orang yang pakai contact lens lama. So macam tu. Okay. So kita pergi kepada next, iaitu kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan oleh pemakai contact lens, iaitu tidak menggantikan bekas contact lens secara berjadual. Okay, selalunya kalau bekas contact lens macam mana? Orang yang pakai contact lens tu dia akan ada casing macam ni lah. Dia ada left, ada right. Okay, so kalau macam left, kita akan syorkan kalau lebih baik lah kalau dah pakai contact lens sebelah kanan, letak sebelah kanan. Kalau pakai belah kiri, letak belah kiri. Sebab kita nak mengelakkan jika berlaku infection macam Wati kata tadi, belah kanan dia tak akan pergi kepada belah kiri. At least sebelah sahaja yang ada infection, at least kita boleh rawat dengan lebih ni lah. Okay. So kenapa casing ni, ni casing ni pun sebenarnya ramai orang tak tahu. Orang yang pakai contact lens ni, kalau kita tanya kan, ada casing tak? Dia kata memang ada, tapi tengok dah setahun, 2 tahun duk pakai benda yang tu je, yang sama, yang sama je. Okay, so sebenarnya casing ni dia kena tukar 3 bulan sekali. Okay lah, 3 bulan sekali lah. Dan dalam 3 bulan tu pun, kalau tiap-tiap hari kita duk pakai kan, duk letak simpan contact lens tu, at least kita buat regular macam mana, cuci secara berkala lah, sebenarnya seminggu sekali apa semua. So yang ni pun penting juga kan, yang setakat contact lens kita nak jaga, casing dia pun kena jaga juga. So sebab casing ni kena jaga, sebab lepas kita pakai, kita akan simpan dalam ni. So kalau casing kita pun ada lekat macam-macam kan, bakteria apa semua, kita letak pula contact lens kita, memang bakteria daripada casing ni pula melekat kat contact lens ni. Tu yang menyebabkan tu lah, corneal ulcer atau infection apa semua, macam-macam lah. So kena cuci juga. So kita tunjuk cara cuci tu, kita ada daripada KKM kan. So tunjuk tengok. Okay, cara untuk cuci contact lens. Okay. So situ dia tulis bekas kantar lekat perlu ditukar sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Okay. So bekas kantar lekat perlu dicuci dengan larutan pencuci kantar lekat, bukan dengan air paip. So kita guna solution lah yang kita beli tu untuk cuci cermin tu, kita guna untuk cuci bekas juga casing. Bekas kantar lekat perlu dikeringkan pada posisi terbalik dan penutup bekas dibuka. So lepas kita cuci dengan solution tu, jangan terdedah dekat udara pula. Nanti ni lah kan, kotoran tu lekat lah. So kita simpan dalam keadaan terbalik kan. Dalam keadaan terbalik sampailah dia kering lah. Dia keringnya sendirinya. Okey, tu bekas kantar lekat harus disimpan atau diletakkan di dalam atau persekitaran yang kering. Jangan simpan di dalam bilik air ataupun persekitaran yang lembab. Okey, so kita nak tunjuk lah. Okay, so tadi kita tengok tadi daripada saranan daripada KKM tadilah.
Okay, so kalau nak cuci tu, cuci guna solution, multi-purpose solution. Solution ni solution yang dia guna untuk ni lah, bilas kan, contact lens kan. So orang yang pakai contact lens dia guna solution ni lah, multi-purpose solution. Okay, so kita cuci guna ni, jangan guna air paip kan, sebab kita tak mau air paip tu kan ada bakteria juga kan. So kita tak mau lah nanti kita cuci air paip lekat bakteria tu kan. So kita guna solution ni, cuci, kemudian tekak dia macam ni, letak dia kan kat mana-mana, dekat toilet good morning ke apa kan. Okay, tak macam tu sampai tinggal dia sampai dia kering sendiri. Dan jangan tinggal letak kat tempat yang kering lah, jangan tinggal kat tempat yang lembab, sebab tempat yang lembab ni dia senang bakteria virus melekat kan. So kita, tu cara untuk cuci lah, cara berkala. Terus selepas 3 bulan kena buang. Tapi kalau sebelum 3 bulan pun memang dah kotak dah kan, memang tak jaga apa, Boleh buang lah. Sebab selalu kita beli solution pun kita dapat sekali casing kan. So benda ni pun tak adalah mahal mana. Betul. Mampu milik, sangat-sangat mampu milik. Okay, so Boleh je kalau nak datang kat kita pun boleh, untuk nak beli yang ni je pun boleh. Tak kisah nak beli berapa pun kan. Kita ada supply jugalah. dia ada macam-macam warna juga, warna pink, warna hijau, warna orange. So kalau siapa yang minat pink boleh beli warna pink, minat hijau boleh beli warna hijau. Okay, so nak senang, kalau kaedah yang paling senang, nak ingat bila beli, setiap kali beli contact lens baru boleh tukar. Maksudnya beli sekali casing baru. Itu lagi mudah lah. Betul. Okay. Yang seterusnya kita proceed. Okay, yang seterusnya, ke poin yang keempat, tidur dengan memakai contact lens. Yang ni pun selalu sangatlah jadi isu. Orang tertidur dengan contact lens. Mungkin dia dah penat sangat sampai terlupa nak buka contact lens tu kan. Jadi kalau macam tidur ni, sebenarnya kajian jugalah ada mengatakan 21% pemakai contact lens tidur dengan contact lens ni. Ya. So selalunya ni macam orang bekerja lah selalunya kan. Tertidur kan, letih semua. Ataupun macam nak tidur sat apa semua kan, tertelajar semua kan. Semua pakai contact lens. So kena berjaga-jaga lah orang yang pakai contact lens ni. Kalau seeloknya memang elakkan tidur yang pakai contact lens, walaupun sekejap je kan. Kita kata sekejap je, kita takut kita tak perasan kan. Sebab kalau kita tak tidur ni macam-macam boleh berlaku kan tanpa kita sedar kan. So kalau pakai contact lens ni, kita nak elakkan pakai waktu tidur. Sebab kita tahu kita pakai contact lens tu, oksigen dah berkurang masuk dekat dalam mata kita. Sebabkan dia dilitupi dengan contact lens kan. So kalau kita tidur lagi lah mata tu tutup kan, lagi kurang oksigen. So kita takut berlaku efek kesan yang lain lah daripada contact lens tersebut. So antara contoh dia, ini kita tengok lah orang yang ni selalu berlaku untuk orang yang pakai contact lens macam waktu tidur ataupun waktu yang lama kan. So mata dia kurang oksigen. So akan tumbuh satu kita panggil salur darah yang baru ke masuk ke mata hitam kita lah. Lama-lama kalau dia kena dekat mata, tengah-tengah mata kita tu kan, pupil tu, anak mata tu, boleh menyebabkan kebutaan jugalah. So itu yang kita tak nak. So kalau orang selalu pakai contact lens yang lama, memang akan ada simptom ni lah, masalah ni. Memang kena buat pemeriksaan berkala. So yang ni ada juga kes orang pakai tidur, lepas tu bangun-bangun tak jumpa contact lens kan, betul, naik melekat. Melekat, betul, naik ke atas lah. So kalau orang yang tertidur kan, betul mesti kena betul. So boleh urut-urut pelan-pelan kan, supaya turun lah. Selalu contact lens dia naik ke atas macam tu. Ataupun nak buka tu susah. Kalau orang tertidur kan dia dah memang mata dah macam melekat kan. Contact lens tu melekat sebab kering. So kena pakai ni, kena ada eye drop ni. So kena pakai eye drop. Okay, so pakai eye drop ni titik baru cabut. Jadi yang tarik terus lah, sebab tu dia melekat tu, takut
kita punya kornea terkoyak. So ada kesal lain pula lah. Kita punya So mata kalau ni, siapa tertidur tu, kalau boleh tu buka terus lah kan. Kalau tengok dah merah-merah apa semua. betul. Maksudnya kita punya kalau dah merah-merah tu maksudnya mata kita tu dah kurang oksigen. Betul. Okay, dah mula start jadi dah mata kering. So kena sentiasa kalau orang yang pakai contact lens dia kena standby eye drop ni sebab takut tengah-tengah pakai kering kan, kering mata, so kita boleh dropkan solution ni. Okay, so seterusnya kita pergi kepada yang kelima, iaitu menggunakan semula cecair pencuci contact lens telah tamat tempoh atau melebihi waktu yang disyorkan. Sesetengah orang dia kurang alert. Dia ingat, contohlah Dia beli besar. Ni 360 ml. Okay, solution ni ataupun sekejap. Ni solution besar lah. Selalu kalau beli solution besar, dia takkan kalau orang yang jarang pakai contact lens, dia jarang lah nak habis sebulan tu kan. Betul. Tambah pula dia pakai sebulan tu dalam sekali, 2 kali kan. So kalau orang yang pakai jarang tu, better ambil yang saiz sederhana tapi kecil sajalah. Sebab apa, kalau dia beli yang besar, scene dia dah buka kan, dah pakai, dia hanya bertahan selalu sebulan macam tu je, ataupun sebulan lebih lah. Tengok keadaan tu. So lepas tu memang kena buang, tak boleh pakai dah. Ada orang yang simpan sampai setahun. Dia pernah buka pakai sekali je, lepas tu simpan, terus kemudian baru nak pakai contact lens. Lepas tu dia kata ada solution lagi. Maknanya kot solution tu tak boleh pakai dah. Sebab apa? Sebab kita takut kandungan solution ni dia dah berubah tau. Dia dah berubah. So kita takut berlaku macam mana? Contact lens berlaku macam mana? Contact lens ni solution ni dah berubah. So kalau kita pakai cuci contact lens kita tu, kita takut berlaku macam infection ke, contoh infection ataupun keradangan ke. So ada side effect dia jugalah. So kalau nak tengok contact lens punya expired, kita tengok kat bawah ni. Contoh kalau macam untuk jenama Horian, dekat bawah tu dia akan ada tulis lah expired. Nampak tak? Contoh tinggi sangat. Okay, macam yang ni 22 hari bulan 3 2023. Okay, so maksudnya dia expired dia lambat lagi, tapi once dah buka expired dia jadi sebulan lebih macam tu lah. Sebulan lebih. So sama juga dengan yang kecil. Yang kecil pun dia ada expired dia juga. Macam ni dekat bahagian kotak adalah. Okay, kalau yang macam ni ada ni expired dia 10 hari bulan 11 2022. Okay, kalau macam agak walaupun expired dekat situ lambat lagi, tapi kalau kita dah buka tu memang sebulan sajalah tempoh hayat dia macam pakai lagi. Okay, macam kita orang okay, contoh kita dah buka, so kita tulis kat situ berapa hari bulan kita buka, so kita boleh tahulah berapa lama lagi kita boleh guna, sampai berapa hari bulan kita boleh guna lagi solution ni. Betul. So kalau orang yang pakai contact lens solution yang dah tak sesuai ni, memang dia selalu akan rasa tak selesa. So salah satu faktor dia tak selesa pakai contact lens tu bukan disebabkan oleh contact lens, kita kena tengok kat solution dia tu. Yang bila punya memang akan ada case lah. Kalau kita check yang slit lamp kan, dia akan nampak akan nampak lah tanda-tanda disebabkan oleh contact lens solution yang tak kena. Ataupun setengah orang dia kandungan setiap brand lain-lain solution ni. Ada juga yang dia tak sesuai untuk brand tu, brand tersebut. Tu pun kena tengok jugalah. Kena selalu setengah orang ada yang jenis try and error lah, yang mana dia selesa. Okay. So yang ni solution ni pun sebenarnya dekat, contoh macam dekat kalau orang yang pakai yang sebulan, 2 bulan kan, dia untuk nak simpan contact lens, nak nak cuci apa semua kan, nak bilas. So dia kena pakai yang ada multi purpose lah, multi purpose. Dia ada tulis multi purpose solution. Okay dah, multi purpose solution.
So multi-purpose tu maksudnya dia satu solution ni je dia boleh untuk cuci, bilas, untuk eye drop pun boleh juga apa semua kan. Dan selalu kadang-kadang ada orang beli yang selain ada dekat Watson. Selain tu murah sikit lah. Tapi selain tu sebenarnya dia untuk bilas saja. Bukannya untuk kita nak simpan dalam ni, untuk kita nak letak kan dalam casing tu untuk simpan. Dia untuk bilas saja. So setengah orang memang ada yang beli selain tu je. Yang selain tu je kalau kita nak cuci pun dia tak bersih lah. Nak hilangkan bakteria semua tu. So kena cari multi-purpose solution. Macam kat sini pun dekat Horin punya produk, kalau cerita kat Raudah ada Horin punya produk. So kat tepi ni dia dah kata untuk clean, protein removal, disinfect dengan storage. So dia betul-betul multi-purpose solution lah. Okay. Betul. So alert dengan tempoh expired dan tempoh kita dah buka kontak solution ni. So yang keenam iaitu memakai contact lens ketika berenang atau di tub mandi panas. Okey. Macam mana ni Wat? So yang ni Pernah tak? saya pernah. Pernah mandi pakai contact lens berenang? Okay. So orang rabun kan. Ya, faham. Walaupun macam mana dia nak pergi berenang pun dia macam nak pakai juga, nak nampak jelas kan, nak tengok orang semua kan. Tambah orang yang power tinggi kan. So orang yang selalu orang nak pergi snorkeling ke semua kan, nak tengok karang kat bawah-bawah tu cantik. Tak nampak lah kan kalau tak pakai spek kan. Tapi dah nak warna macam mana nak pakai spek pula kan. So contact lens ni adalah salah satu lah option untuk orang yang rabun ni. Tapi kalau orang yang dia boleh pakai tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Contact lens dia mestilah contact lens yang dia pakai tu sekali tu je, daily punya lah. Daily punya. Ataupun kalau dia pakai nak pakai sebulan pun boleh, tapi lepas dia pakai memang kena buang. Since dia dah masuk ayak, dah terkena ayak apa semua, memang kena buang terus lah. Maksudnya tak boleh simpan. Nak simpan nak pakai esok ke apa tak boleh Sebab kita tak tahu cermin pula contact lens tu dah melekat dengan apa, bakteria kan, daripada ayak tu apa semua kan. So kita tak mahu berlaku infection lah disebabkan oleh bakteria apa semua. Selalunya kalau macam dalam air, kalau dalam kolam lah kita berenang kan, ada klorin, ada maksudnya benda yang harmful lah. Betul. Untuk mata kita, sebab mata kita sangat sensitif. Betul. So kena boleh pakai, tapi lepas pakai tu terus buang lah. Jangan simpan. Tapi kalau kita pakai tu pun dah mata start merah, tak selesa ke apa, better buang. Jangan duk tahan lagi kan. So jangan ni lah. Dan sekarang pun kita ada Google yang ada power juga. So tak ada, lagi mudah lah. Kita pakai Google tu dah ada power, kita boleh tengok jelas lah. Macam kita pakai spek, seolah-olah kita pakai spek. Ataupun pakai contact lens, pakai Google lah yang tak ada power tu, kita at least tertutup sikit lah. Daripada direct dengan ayak. Okay. So kalau macam pakai di tub mandi panas, boleh ke pakai contact lens? Tak boleh jugalah. Sebab dia wap panas tu. Sebab ayak tu memang dah ayak pek ke ayak apa pun memang ada bakteria kan yang kita panggil. Kata ibu dia senang apa, attract dengan ni lah contact lens kita tu. Takut infection. So mana-mana pergi berenang ke kena ayak ke, ini kalau kita mandi shower pun kan, lupa nak buka contact lens kan, pun better buang terus, jangan pakai lagi. Maksudnya once kita pakai contact lens dah direct dengan air pipe, selain daripada solution, multi-purpose solution ni, so memang kita terus buang lah. Betul. Senang. Dia punya apa orang panggil, keyword dia. Betul. Tak apa pakai yang daily tu yang sehari kan. So selalu orang tak pakai pun contact lens kan, selalu pakai spek je. Tapi sebab nak pergi berenang jadi pakai, so better ambil contact lens yang daily, yang sehari pakai buang tu. So tak rugi lah. Okay, so adalah kita nak tengok yang ni adalah apa, selalu risiko kan terkena infection daripada ayak lah. So dia akan nampak macam ring tu.
Ring di bahagian kornea Ni hipotetika. kalau orang yang kena ni memang mata dia dah memang pedih lah, sakit, banyak merah semua. So kita tak nak benda ni berlaku lah kan. Okay, ni dia dah buka contact lens je. Memang kena buka lah. So sesiapa pun kalau pakai tu dah memang tak selesa kan. Merah memang kena buka terus. Jadi tunggu lagi lah. Okay. So total semua dah ada 6 yang Watikah dengan saya dah kupas iaitu kesalahan pada pemakai contact lens. So bagi mereka yang sedang tengok ni yang ada yang pakai contact lens, so alert tentang benda-benda kecil-kecil macam ni, sebab kita tak tahu mata kita adalah satu anugerah, betul, satu anugerah yang tiada. Panca indera yang sangat penting kan. Kita bangun tidur apa, Buka kita mata dulu kan. Sebelum benda lain ni, hidung kita memanglah bagi kita bernafas, tapi mata tu benda yang penting. Kita nak tengok keadaan sekeliling, apa semua kan. Jadi Okay. So tu antara naknya banyak lagi kesalahan lain kan. So yang ni kita terang lebih kepada yang selalulah common orang buat kan. Selalu kita jumpa juga dekat kedai apa semua kan, customer yang datang. So boleh ni lah, boleh orang yang pakai contact lens tu kena alert lah lepas ni kan, apa yang betul, apa yang salah, apa semua kan. So kalau was-was apa semua memang kena kena Terus terus datang kat orang yang optometris. Boleh juga datang ke Rauda untuk dapatkan nasihat kita, consultation, nasihat contoh daripada optometris. Kalau kita dekat Rauda ada optometris Watikah, ada optometris Nadia. So dia orang akan consult untuk pemakai contact lens, dan dia orang juga akan bagi tahu macam mana cara yang betul penjagaan daripada segi cuci, daripada segi pemakaian. Kadang-kadang ada orang yang pakai cara pemakaian pun salah, sebab kita takut bila pemakaian kita salah dia akan efek kornea mata kita. Dia akan cala, kornea mata kita bercala. So benda tu kita kalau dah mata kita tu dah rosak, dah tak ada ganti sebenarnya. Betul dia macam tinggalkan apa kita kata kesan parut lah. Betul. Okay, so kalau katakan ada masalah apa-apa dengan contact lens, rasa tak selesa ke apa ke, okay, boleh juga datang ke Rauda untuk dapatkan nasihat daripada yang lebih bertauliah. Sebab kalau kat sini pun orang yang orang yang beli contact lens kita selalu tanyalah kan, pernah pakai ke apa semua kan. So kalau tak pernah pakai tu memang kita ajak lah dari awal lah, dari awal lagi cuci tangan macam mana, kena keringkan kan, cara untuk cuci contact lens tu kan, depan belakang macam mana, lepas tu cara untuk simpan dalam casing kan, cara pakai. So kita akan ajar step by step lah. Okay. So siapa yang nak cuba pakai kan, nak pakai boleh datang sini lah, kita check dari awal lah, dari power apa semua kan. Okay. So antara aksesori contact lens yang kita ada juga untuk orang yang pakai contact lens lah, ni adalah casing. Okay, so casing ni dia ada dua. Ni untuk orang yang pakai contact lens kan, boleh letak spek. Dan yang tengah bawah ni pas untuk contact lens. Ada casing contact lens, boleh letak solution kan. Ni solution. Mana tak? Okay, ni untuk simpan contact lens, solution kan. Ini untuk ni lah, kita ambil contact lens lah kan, daripada casing. Dan ada cermin. Yang ni hanya RM29, 90 saja. Betul. So senang lah kalau nak pergi mana-mana kan. Buh dalam satu bekas ni je. Untuk nak simpan contact lens boleh, nak simpan cermin mata pun boleh. Betul. So kita dekat Rauda juga ada contact lens, iaitu contact lens jenis clear. Okay, dan juga tadi kita cakap hanya pasal alert pasal expired date solution, dan kita kena juga alert di bahagian expired date dekat contact lens. Okay, setiap contact lens ada expired date. Okay, boleh nampak tak? Okay, power dengan contact lens. Okay, kalau macam untuk yang ni
Expired dia bulan 6 2025. Okay, ni expired dia. Kena alert. Beli dekat mana-mana, pastikan tengok yang ni dulu. Okay, takut setengah orang dia tak perasan, dia terbagi yang expired. So kita yang kena tengok. Kita sebagai pengguna, kita sebagai pembeli kena tahu hak kita. Okay, jangan macam ambil je sebab kita, mungkin dia tak perasan, kita tak tahu kan, kita tak perasan. So tapi once dah buka, expired dia berubah lah, samalah kondisinya macam solution tadi. Okay, Tadi dah buka sebulan punya contact lens, sebulan je lah. Bukannya sampai tarikh. Betul. Okay. Kalau macam tadi Horian, kalau macam ni Blinkon ni pun sama juga, ada expired. Nampak tak? Ada power, ada colour, ada size dan expired date. Dia ada power apa So ada semua. details lah. Bila dia sebelum buat waktu ada. beli tu check lah kan satu-satu semua. Okay. So alhamdulillah kita dah settle untuk kesalahan pada pemakai contact lens. Okay, so kita recap balik. Yang pertama iaitu kesalahan yang selalu sering berlaku itu tidak Masuk tangan. Yang kedua, Yang kedua pakai tempoh waktu yang lama daripada yang disyorkan. yang ketiga, Yang ketiga tidak mencuci bekas contact lens. ataupun tidak menggantikan lah secara tidak berjadual menggantikan. kan. Betul. So pastikan ganti setiap kali tukar contact lens, gantikan juga dengan casing. Betul. Okay, seterusnya what? Tidur dengan memakai contact lens. Betul. So sebaiknya elakkanlah. Ingat kalau kita ni pakai contact lens, so sebelum beli ni jangan tidur lah. Ya, sebelum tidur tu memang kena buka dulu. Kan. Tambah kalau tidur yang malam kan. Walaupun letih macam mana pun memang kena buka lah. Itu tanggungjawab untuk orang yang pakai contact lens. Kena ambil masa sikit lah kan. Kalau dah tak boleh macam mana? Dia satu komitmen kan. Kalau tak boleh buat macam tu, tak payah pakai contact lens, pakai spek je, senang kan. So bukannya kita tak bagi ke contact lens kan, tapi untuk mata dia juga. Untuk ni lah. So kita nak elakkan daripada berlaku benda yang tak diingini lah. Okey. Yang kelima tadi menggunakan solution. Maksudnya yang dah expired. Dah expired kan. So solution ni boleh pakai sebulan saja. Yang last sekali adalah memakai contact lens waktu berenang. So bendanya boleh, tapi cara pakai tu, lepas pakai terus buang. Okey. Itu saja. Nanti kita akan lepas ni kita akan tunjukkan video kan. Video tentang apa? Contact lens. Dia tentang cara menjaga kan. Cara Menjaga contact lens lah. So boleh tengok tu. Okay, sebelum tu, okay, untuk siapa yang macam nak dapatkan solution, nak dapatkan dual casing, nak dapatkan eye drop, nak dapatkan juga solution. So boleh check out dekat kita orang punya Shopee juga. Okay, kejap Farah share link Shopee dekat bahagian bawah. Kejap ya. So boleh check out dekat situ. Kita akan terus post kepada anda untuk bagi yang jauh lah. So kalau katakan yang dekat, boleh terus walk in ke Raudah sahaja. Okay, kejap ya. Kebiasaan yang post ni adalah regular kan. Betul. Untuk contact lens. Dah biasa beli dengan Raudah. Cuma mungkin kekangan dah pindah ataupun stesen beberapa bulan di luar tak boleh keluar kan. Lah PKP. Tapi sekarang dah boleh rentas, tapi masih lagi macam apa, orang takut-takut lagi. So kita memang kena berjaga-jaga sebenarnya. Takut tu perlu juga ada. Okay, so kita ada satu lagi iaitu boleh juga direct terus WhatsApp kita. Okay, sekejap Farah hantar link juga dekat bahagian bawah. Ada nampak tak link tu? Okay, so boleh juga PM kami dekat Raudah. Okay,
Okay, so boleh check out dekat situ nanti nak Website tengok. dengan Shopee kan. Betul, website Raudah dengan Shopee. So kat situ dekat website tu semua boleh tengok daripada segi WhatsApp, daripada segi kita orang punya IG, kita orang punya Facebook. So boleh check out dekat situ, okay? Okay, so Watika ada apa-apa lagi yang nak ditambah? Okay. Tak ada apa dah sebab tadi kita dah review balik kan. Betul. So hari ni je perkongsian kita kan. Hari Lepas ni ni, kita betul. akan attach video pula lah untuk lebih gambar lebih jelas lah, gambar lebih jelas lah. Okay. So insyaAllah minggu depan kita akan bersama pula dengan optometrist Nadia dengan tajuk yang lain pula yang lebih menarik lagi. So kita jumpa lagi di masa yang sama dan hari yang sama, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, you've just gotten contact lenses. Nervous about putting them on? Don't be. You'll be amazed how quickly it becomes second nature. Here's a tip. Don't think of it as putting a contact lens in your eye. You're putting it on your eye. You barely touch your eye at all because the soft lens glides into place as soon as it reaches the surface. And if you're wondering, your lenses can't get lost behind your eyes, and it's almost impossible for them to fall out on their own. Bottom line, it's easier than you might think. And the more you do it, the easier it gets. Okay, let's get to it. First, always wash and dry your hands before you touch your lenses or your eyes. You definitely don't want dirt or germs on either. Always start with the lens for your right eye so you don't mix them up, since each eye has its own prescription. Scoop your lens out of the case, then follow the instructions for your lens solution. Making sure your finger's dry, put the lens on the tip and take a close look. If it's shaped like a little bowl with a nice straight edge, you're good. If the edge curves outward, it's inside out. Flip it. Use your lens hand to pull down your lower lid. Using your other hand, hold your upper eyelid. Gently place the lens on your eye. You can put it right on the center of your eye or on the white part just underneath, whichever feels best. When the lens is all the way on your eye, slowly release your upper eyelid and close your eye for a moment. Blink a few times and look around to center the lens. And that's it. One more tip. If you wear makeup, put your contacts on first, so any makeup on your hands doesn't wind up on the lenses. Now do it again with your left eye. Well done. All right, you've had an action-packed day thanks to your new contact lenses. And now, it's time to take them off. Most people think removing contacts is even easier than putting them on. What's the first thing? Right, wash and dry your hands. Prep your lens case with fresh solution. Just like when you put them on, start with your right lens. Look up and pull down your lower eyelid. Bring your index finger close to your eye until you touch the lower edge of the lens. Slide the lens down to the lower right part of your eye. Gently squeeze the lens between your thumb and index finger and remove it. If you're wearing one-day lenses, just toss them out. If you're not, follow your doctor's instructions on how to clean them before putting them in the case. You'll want to replace your contact lens case every 3 months or so. And this is very important. When it's time to switch to a fresh pair of lenses, be sure to stick to the schedule your eye doctor gave you. Over time, the proteins in your tears slowly build up on your contacts. So do dust and pollen. A fresh lens is a better lens. As always, if you have questions or if you just can't get your lenses to feel right, ask your eye doctor. Even if it takes a little practice at first, putting your lenses on will become routine, and you'll be out and about in no time, looking